Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واحلل قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بعلمي وزينا بحلمي وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم فحكينا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراطك المستقيم. Alhamdulillah, dipanjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu kembali dalam seri podcast pada kali ini, yang mana siri ini kita akan adakan bagi setiap bulan, setiap hari, setiap waktu yang kita berkelapangan untuk kita sama-sama mendengar, mengambil iktibar daripada apa yang ingin saya sampaikan, daripada apa yang ingin pengacara sampaikan. Jadi saya harap semua dalam keadaan sihat, para pendengar semua, para kawan-kawan, para hadirin, para asatizah, yang semua yang saya hormati dalam podcast pada kali ini. Apa yang tajuk yang ingin saya sampaikan pada siri kali ini adalah berkenaan dengan siasah negara Islam. Kalau kita sebut sebagai negara, apa itu kita boleh faham sebagai negara? Kan? Mungkin kita katakan negara ini biasanya orang akan menunjuk kepada 3 rukun, iaitu yang pertama kuasa, yang kedua rakyat dan wilayah. Sekalipun terdapat perdebatan tentang penggunaan ketiga-tiga istilah ini daripada kalangan para pengkaji ataupun perkara daripada para orang yang akademik tentang isu ini, akan tetapi secara haqiqah urfiyah ammah, ia merujuk kepada maksud negara yang kita fahami. Sementara ungkapan khilafah lebih khususlah kita gunakan tentang negara Islam yang akan kita bincangkan. Hari ini saya tak nak sambung tentang siri minggu lepas, tapi saya nak buka tajuk yang baru berkenaan dengan negara Islam. Adakah kita ni boleh memimpin ataupun memilih kalangan pemimpin pada kalangan orang Islam saja? Adakah non-Muslim itu tak boleh jadi pemimpin negara orang Muslim? Adakah sebaliknya? Ataupun adakah negara Islam ini, apakah definisi sebenar negara Islam? Apakah sebenarnya ciri-ciri pelantikan pemimpin pada kalangan umat Islam ataupun bukan Islam? Jadi dalam perbincangan kali ini, podcast kali ini, saya nak menyampaikan bahawasanya kita boleh lihat contohnya negara kita di Malaysia. Malaysia melantik pemimpin dari kalangan umat Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, sebuah negara Islam itu adalah negara yang mana kekuasaannya dimiliki oleh orang Islam, merujuk kepada perlembagaan persekutuan kekuasaan sebahagian besarnya terletak dalam 2 badan yang utama, iaitu badan pemerintah dan eksekutif, yang terdiri daripada ketua negara dan juga badan perundangan. Kalau kita lihat ketua negara kita siapa? Ketua negara kita YDPA, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ini mestilah daripada kalangan orang Melayu, daripada kalangan bangsa Melayu, dan wajib bila kita sebut Melayu, maka secara amnya kita akan faham, secara kebiasaan kita akan faham Melayu itu Islam. Maka Islam itu adalah Melayu. Itu yang tertakluk dalam perlembagaan. Okey. Apa lagi yang perlu kita faham tentang ini? Dalam jadual ketiga Perlembagaan Malaysia juga memperuntukkanlah bahawasanya Melayu tadi tu, kalangan raja-raja Melayu tu mestilah pada kalangan umat Islam dan orang Melayu. Jemaah menteri pula ada juga di kalangan orang non-Muslim, menunjukkan menteri-menteri ini adalah mereka yang di bawah kuasa parlimen, ada pelantikan, kita ada pilihan raya kerana kita ni negara demokrasi. Dan kita membuat pilihan raya, dan para pemimpin itu bebas daripada orang Muslim ataupun non-Muslim. Akan tetapi kebiasaannya daripada sejarah kita, Perdana Menteri Malaysia sampai ke hari ini adalah orang Islam. Jadi kita pergi ke seterusnya. Kita nak kupaskan isu berkenaan dengan pelantikan pemerintah Muslim. Jadi adakah pelantikan pemerintah Muslim ni, apakah ciri-cirinya, ataupun apakah yang boleh kita faham daripada pelantikan pemerintah Muslim ni? Jadi di majoriti sebuah negara umat Islam ni, kita mempunyai hak tertentu sebagai rakyat untuk memilih pemimpin di kalangan umat Islam. Ini terdapat pelbagai ciri dan kelayakan yang perlu kita titik beratkan untuk memilih seorang pemimpin ini. Terdapat beberapa ciri yang akan kita jelaskan berkenaan dengan kriteria pelantikan pemimpin di negara Islam lah. Bagi individu yang memiliki jawatan pemerintah tertinggi negara umat Islam ini,
contohnya sebagai Perdana Menteri, apa perkara yang pertama kita perlu buat lihat adalah mereka ini perlu dapat kalangan umat Islam, kerana mereka ini adalah memimpin umat Islam dan akan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka perlu faham. Yang kedua adalah orang yang matang. Kerana orang yang matang ini, mereka perlulah berada dalam satu landasan yang betul untuk membuat satu keputusan. Kerana kita tak boleh melantik kalangan budak-budak, kanak-kanak. Hari ini telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Ta'awwazu billahi min imarati sibyani. Pohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala, ini perlindungan daripada diperintah oleh kanak-kanak. Riwayat Imam Ahmad. Yang seterusnya bersifat adil. Mestilah mereka ini bersifat adil. Yang ditafsirkan oleh ulama, apa itu definisi adil? Adil ini adalah orang yang tidak melakukan dosa besar dosa besar seperti membunuh, berzina, makan terlibat dan sebagainya. Adapun seseorang itu juga tidak berterusan melakukan dosa kecil, maka itulah didefinisikan sebagai orang yang tidak adil ataupun fasik. Mereka ini tidak berkelayakan lah untuk memegang jawatan yang seterusnya mereka ni perlulah berpengetahuan agama yang cukup. Mereka ni perlulah punya pengetahuan yang luas. Mereka ni perlulah orang kata melaksanakan syariah Islamiah. Jadi apa yang dapat kita rangkulkan daripada topik yang di atas, bahawasanya seorang pemimpin daripada kalangan umat Islam ni perlulah mengaji, perlulah orang dari kalangan orang yang bila ilmu, orang yang mempraktikkan ilmu, orang yang mempunyai pengajian ataupun pembelajaran. Tahap pengajian ni tahap yang baik, dia tahap yang boleh kita katakan dia layak untuk dilantik sebagai pemimpin. Itulah terutamanya mereka ni perlu faham dalam hukum agama, hukum syarak, kerana mereka ni akan melaksanakan pemerintah dasar-dasar Islam yang sebenar. Adapun pelantikan pemerintah non-Muslim lah negara kita ni, boleh kita lihatlah, ingat saya bawakan bahawa secara umum lah kita mengetahui bahawa konsep atau sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia ini, dia merupakan satu sistem keadilan lah buat semua warga negaranya. Adapun sistem ini demokrasi ini dibawa oleh British, kolonial, zaman kolonial dulu, zaman kita dijajah. Ada pembaharuan daripada demokrasi purba yang diwarisi oleh Barat daripada tamadun Athens sebelum masih melahirkan demokrasi moden dalam dunia Barat. Pembaruan ini berlaku akibat pengaruh daripada tamadun Islam, hasil hubungan Barat dan Islam melalui hubungan dagang, diplomatik dan penjajahan. Oleh yang demikian, melantik pemerintah bukan di kalangan Muslim diraihkan atas beberapa alasan lah, ada masalah yang tertentu. Yang pertama adalah perwakilan rakyat itu bukan ketua imam ataupun kaum muslimin. Jadinya contohnya kita nak melantik kalau orang yang bukan Islam itu, mereka contohnya kita lantik daripada orang India, orang Cina, negara kita, mereka itu contohnya mereka adalah bidang kuasa, mereka adalah pemimpin orang-orang India, pemimpin orang-orang Cina. Yang saya nak nukilkan daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizallahu ta'ala, yang mengatakan bahawasanya sesungguhnya para al-niyabah ataupun perwakilan merupakan wakil kepada sebahagian orang ramai yang dalam kawasan itu. Tentulah ia tidak dianggap sebagai bab al-imarah, kepimpinan ataupun dan wilayah kekuasaan yang dilarang dalam hadis daripada memintanya. Seorang wakil rakyat itu bukannya ketua, menteri atau gubernur, tetapi dia sekadar mewakil sahaja. Sebab tu kita panggil dia wakil rakyat. Kawasannya dalam dewan yang berfungsi untuk menegur kepimpinan penguasa dan para menteri, dan menegur mereka dalam mereka disalah lah. Sebetulnya setiap wakil rakyat ni tidak berkuasa menentukan dasar negara. Kalau kita lihat, dasar negara kita adalah ditentukan oleh dulu orang Islam, orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan ataupun perlembagaan persekutuan kita. Memanglah ada orang yang bukan Islam, tetapi dulu kita lihat Islam ini diangkat tinggi. Kalau kita lihat sebaliknya kan, jika dilihat pada sejarah lah, setiap penguasa pada zaman dahulu ni juga raja, mereka mempunyai kuasa mutlak tau untuk menentukan apa juga keputusan terhadap negara mereka. Sebaliknya pada zaman ini, diakontrim pengasingan ataupun dia kata separation of power ni makin menjadi-jadilah. Kalau kita boleh bantras, kita bantras. Yang seterusnya, kontrak sosial Muslim dan non-Muslim. Kita kan ada pemimpin daripada kalangan non-Muslim untuk kita berbai'ah ataupun orang kata buat kerjasama lah. Ni kan semua Islam, jadi kita ada orang faham apa orang Cina ni cakap. Kita pun kena tipu. Jadi banyaklah dalil-dalil yang dinyatakan di sini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni yang kata bersuku-suku, berbanyak kaum untuk kita kenal saling ta'aruf satu sama lain. Jadi banyaklah. Kita pun duduk dalam negara yang implikasinya adalah masyarakat majmuk, masyarakat berbilang bangsa. Jadi wajarlah
kita melantik pemimpin daripada kalangan non-Muslim ini untuk kita orang kata berinteraksi satu sama lain untuk memudahkan segala urusan. Akan tetapi pemerintah tertinggi ataupun hukum syarak mesti dilaksanakan oleh umat Islam yang faham akan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja series kita pada malam ini, perkongsian kita pada malam ini. Jadi kita mungkin akan datang pada masa akan datang. Jadi saya harap semua dapat faham dengan baik, dengan dengar dan enjoy ataupun santai kita dengar pada malam ini. Kita santai je agar kita semua mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.